أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, kita terus pergi kepada buku latihan ya. Buku latihan bagi yang dah ada buku, buku latihan bagi yang tak ada buku boleh tengok pada skrin yang saya sharekan ni. Jadi kita akan pergi pada muka surat 2. Sebelum tu kita baca dulu ayat ni. Sementara tu nak menunggu sekejap. Menunggu dia masuk. Okey, alhamdulillah. Nanti saya clearkan dulu page ni. Banyak jejonting. Baik, kita baca sama-sama ke macam mana? Ada siapa-siapa nak kita baca sama-sama lah ya? Mula ni. Mula-mula kita ta'awuz. Ta'awuz ialah lafaz isti'anah. Iaitu bila setiap kali kita nak mulakan baca Quran ni, kita memang disuruh lah dalam surah 15, surah 16 ayat 98. Allah menyebutkan supaya kita fa'iza qara'na bukan. Mari kita tengok ayat tu. Tengok, teacher pun dah lupa. Ingat nombor je. Surah 16. Surah 16 ayat 98. Surah 16. Okey. Semalam kita buat ni. Semalam ke? Baik. Ni ayat ni. Maksud dia apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Maka apabila telah membaca oleh engkau akan Al-Quran itu, maka berlindunglah oleh engkau kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Ayat ni walaupun dekat sini nampak macam kata dia telah membaca, tapi sebenarnya ada maksud telah hendak membaca oleh engkau akan Al-Quran. Maknanya sama ada kita kira sebelum kita baca Quran kita berlindung pada Allah ataupun selesai kita baca Quran kita berlindung kepada Allah, itulah yang kita ni diperintahkan. Jadi sebelum kita baca Quran, yang afdal dia, yang paling utama ialah untuk kita berlindung kepada Allah. Baik, saya pergi balik semula kepada latihan tu. Maknanya berlindung, Allah suruh berlindunglah oleh engkau, mohonlah perlindungan oleh engkau kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Bila perintah Allah senang, terus nampak dah. Macam kadang-kadang orang tanya nak baca auzubillah ke tidak ke. Jadi kalau ada dalam ayat tu permulaan surah bismillah, memang kita baca bismillah. Dan sebelum bismillah, sebelum lafaz bismillah, kita sebut dulu lafaz al-isti'azah, iaitu lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi baca tu betul-betul a'udzubillah. Jangan au ke kan. Bila huruf tak betul, makna dia tadi silap. A'udzubillah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Alif Lam Mim. ألف لام Dzalikal kitabu la raiba fihi. ذلك الكتاب لا ريب فيه Hudal lil muttaqin. هدى للمتقين للمتقين Alladzina yu'minuna bil ghaib. الذين يؤمنون بالغيب بالغيب Wa yuqimuna as-salah.
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما بما أنزل أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون. Baik, hari ni kita buat sama-sama lah ya. Kita terus terjemahkan. Mula-mula sekali kita terjemah ta'awuz tu. Jadi terjemahan dia ialah a'udzu, aku berlindung Berlindung kepada Allah kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Yang direjam pun boleh, yang terkutuk pun boleh. Okey, ni semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan nama bagi nama Allah bagi Allah yang yang maha maha pemurah, yang Maha maha Penyayang. Okey. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ni Muqatta'ah. kita tak huruf muqatta'ah, betul. Jadi kita tak sebutlah, kita tak payah terjemah. Tapi dalam pada tak payah terjemah tu, kalau kita boleh, nanti kita cuba hafal ni ya. Saya tulis di sini. Okey, yang mana dah hafal, Masya Allah, bagus. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Okay. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Mungkin ada yang dah boleh terjemah pun yang ni. Tiada yang Cuba. Apa yang dah tahu tu boleh cuba terjemah. Bila kita jumpa je huruf muqatta'ah, ini menunjukkan keimanan. Ini menunjukkan keimanan kita ni kepada ayat ni. Maknanya kita kata apa? Dan tidak yang mengetahui akan takwilnya, takwil bagi kecuali Allah. Itu yang kita sebut tu. Bila kita jumpa je huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang macam ni lah, huruf yang potong-potong ni, ataupun ayat-ayat selain daripada huruf muqatta'ah ni, huruf muqatta'ah ni dia termasuk dalam harf. Kalau kita belajar tu kita tak, tapi dia tidak, dia bukan kata tugas, dia bukan kata sendi juga. Dia disebut khusus nama dia huruf muqatta'ah. Dia bukan huruf jar. Dia bukan huruf muqatta'ah. Jadi dalam Quran ni dia termasuk, walaupun dia huruf, dia termasuk dalam kategori ayat-ayat mutasyabihat. Jadi dalam bila kita dah boleh terjemah nanti, kita macam memang boleh tahu terjemah Al-Quran ni nanti kadang-kadang ada ayat tu macam tu. Ayat tu macam menjadikan kita macam betul ke, faham? Jadi bila kita tak tahu, inilah yang kita patutnya buat. Kita terus beriman dengan ayat tu walaupun kita tak tahu. Kalau kita tak tahu takwil dia, jangan kita pandai nak mentakwil lah. Ya? Maknanya kita belajar Quran ni, bila kita boleh terjemah, bukan untuk kita kita nak ambil mesej umum. Jadi kita yang tersirat tu kita belum tahu, kita biar je dulu. Cuma kita beriman kepada seluruh ayat pada Quran ni. Baik, seterusnya. Siapa nak cuba ayat 2? Yang ini kita dah tahu dah, kita sebut wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ia mengetahui akan takwil baginya melainkan Allah. Mafhum dia ialah tak ada siapa yang tahu maknanya melainkan Allah. Macam itulah.
Kalau dari segi mafhum. Baik, ayat 2 siapa nak buat? Dia boleh baca dan Apa kita kita? teruskan. Kak Lah, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Baik, Itu terjemah. adalah Alkitab. Boleh lalu Ustaz, teacher. Tajunya. Okey, sekejap. Nanti Kak Lah baca ikut ni harfiah lah Kak teacher ya. Ya, ikut macam yang kita belajar tu. Okey. Zalika. Itu adalah Alkitab, Ya. tiada sebarang keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, okey. Terima kasih Kak Lah. Kita teruskan dengan ayat ketiga. Siapa nak cuba terjemah? Ada? Syida? Okey, boleh. Okey, Syida. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, iaitu orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib dan mereka mendirikan akan solat dan daripada apa yang Razaqna. razaqna telah merezekikan Boleh? oleh Nak. mereka, oleh kami akan mereka Ya. mereka membelanjakan. Ya, baik. Ahsanti. Alhamdulillah. Okey, lagi ayat 4. Siapa nak cuba? Boleh. Okey, Kak Maru. Okey. Dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan ia kepada engkau dan apa yang telah diturunkan ia daripada sebelum daripada engkau dan kepada hari akhirat mereka yakin. Ya, ahsanti. Alhamdulillah. Tu macam tu standard macam tu lancar lah tu ya. Okey, 5. Muka ayat 5. Siapa nak cuba? Makcik Bibah dah sampai. Waalaikumsalam. Pisang ada kat bawah. Terima kasih Makcik Bibah. Alah, okey. Alhamdulillah. Boleh goreng. Makcik Bibah dah sampai. Okey. Yang kelima. Bagi Makcik Bibah Mas ambil nafas dulu. Nanti kita teruskan. Orang lain. Siapa nak cuba ayat 5? Baca dan kemudian cuba terjemah. Tak ada. Dr. Munah? Kak Munah? Yang maknanya pelajar yang dah belajar sikit-sikit lah kan? Boleh ke? Kalau tak boleh tak apa Jangan pula tu merajuk pula. Atas Siapa ni? Siapa yang sedang cuba? Okey, saya nampak nama yang saya kenali juga kat sini. Kak Nah. Boleh Kak Nah cuba ayat 5? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Mereka itu atas petunjuk daripada Tuhan bagi mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Ada siapa nak cuba banyak sikit? Maknanya dia nak daripada atas tu sampai nombor 5 tu. Kalau kita buat semakan ni, maknanya macam itulah. Jadi kita dapatlah cerita dia tu kalau kita ulang-ulang. Lepas ni saya ada siapa nak cuba ayat 1 sampai 5.
Maknanya kalau kata ayat 1 sampai 5 dia kena buatlah sekali dengan bismillah. Kita tengok dalam masa dia buat bismillah, daripada bismillah dan sampai ayat 5 ni berapa minit. Macam itulah. Maknanya kita secara kita punya orang kata pelatihan kendiri, kita cekap tak, kita mahir tak, banyak tak berhenti. Siapa nak cuba? Dr. Nuraini, Kak Aini. Cuba Kak Aini. Dia especially yang dah belajar lah. Maksudnya dia dah buat ni boleh. Patutnya cuba. Boleh cuba buat lah. Kak Zul. Siapa? Kak Aini. Saya dekat luar. Oh kat Saya luar. dekat luar. Okey tak apa. Kalau macam susah sikit ni. Okey kita panggil Kak Zu, boleh Kak Zu? Cuba Kak Zu. Cuba terjemah je. Terjemah je. Kalau terjemah, baik kita tengok masa tu berapa sekarang. Baik, mulakan. Okay. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Ya. Alif Lam Mim, itu adalah kitab, tiada sebarang keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib dan mereka mendirikan akan solat dan daripada apa yang telah merezekikan oleh kami akan mereka. Mereka membelanjakan dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan ia kepada engkau dan apa yang telah diturunkan ia daripada sebelum daripada engkau dan kepada hari akhirat. Mereka yakin. Mereka itu atas petunjuk daripada Tuhan bagi mereka dan mereka adalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Baik, Alhamdulillah hanyalah lebih kurang seminit lebih. Minit setengah je Alhamdulillah. Comfortably 2 minit lah macam tu kalau kita rasa ni kan. Bagus. Itu maknanya satu muka surat ni ada 5 ayat ni. Satu terjemahan yang baik lah. Kalau ikut cara kita belajar ni. Baik, ada soalan? Setakat ni ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya yang bagi soalan. Lepas tu, lepas dia kata semakkan terjemahan, apa teacher ni nak semak-semak soalan lain pula. Taklah, ni sebagai proses pembelajaran. Baik, okey, siapa pula nak cuba dan maknanya dia dah buat, ini dipanggil, ini saya panggil. Kalau kita menggunakan mushaf latihan ni yang maknanya yang berwarna, ada kod-kod di bawah ni. Ni dikira sebagai semakkan buku. Ini saya panggil sebagai semakkan buku. Maknanya ni semakkan buku lah. Jadi kalau masa kita tulis-tulis tu ada silap-silap. Jadi kat sini bila baca dengan teacher atau baca dengan orang lain yang menyemak tu boleh dibetulkan. Dan jika ada soalan, kita tanyalah waktu semakkan buku ni. Kemudian jika selesai semakkan buku ni, kita buat semakkan lisan. Semakkan lisan berarti kita buat di sini. Siapa nak cuba semakkan lisan untuk hari ni? Macam pace tadi tu 2 minit tu very good. Okey, sekarang gunakan pula yang kemahiran tu tadi menggunakan mushaf ni. Mushaf ni tak ada kod, tak ada warna. Bukan kena hafal, tapi kita dah tahu dah ni dia maksud dia apa, kenapa kena penggal, maksudnya macam itulah. Ada siapa nak cuba? Kak Ramla. Okey. 1 sampai 5 ya. Tak payah baca ke Ustazah? Tak payah lagi dah baca. Kita dah baca dah tadi ramai-ramai. Jadi kali ni kita terus terjemah. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang.
Alif Lam Mim. Itu adalah Alkitab, tiada sebarang keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib dan mereka mendirikan akam solat dan daripada apa yang telah merezekikan oleh kami akan mereka yakin. Yunfikuna. Mereka membelanjakan. Ya. Dan orang-orang yang mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan ia kepada engkau dan apa yang telah diturunkan ia daripada sebelum daripada engkau dan kepada hari akhirat mereka yakin. Mereka itu atas petunjuk daripada Tuhan bagi mereka dan mereka adalah orang-orang yang beroleh kejayaan. Masya Allah, Alhamdulillah. Berapa minit? 2 minit juga. Very comfortable. Cara baca tu pun dengan intonasi tu. Daripada apa yang diterjemahkan, boleh tak kita dapat mesej umum daripada ayat 1 sampai 5 ni? Boleh tak? Kenaan dengan orang-orang bertakwa. Jadi dia sebenarnya betul lah berkenaan dengan orang yang bertakwa. Jadi kalau kita nak buat secara lebih terperinci, maknanya macam ni kan. Kalau kita tengok ayat ni, kalau kita boleh tadabbur dah, tak payah tadabbur jauh-jauh sangat. Daripada ayat 2 ni. Ayat 1 ni maknanya kita tak tahu, Allah yang tahu. Senang je kita faham begitulah. Bila jumpa macam ni, kita tak tahu. Kita tak tahu apa, melainkan apa yang Allah ajar kita. Ini Allah punya pengetahuan. Mana Allah yang tahu, kita yang tak tahu. Jadi bila Allah kata zalikal kitabu, itu adalah Alkitab ataupun itu adalah iaitu Al-Quran, adalah Alkitab, tiada sebarang keraguan di dalamnya. Dekat sini ada tambah sebarang. Tahu tak kenapa kena tambah sebarang? Nanti kita tambah sebarang kat sini. Kalau tak tambah sebarang, tak boleh ke? Kita tambah sebarang. Boleh tak kalau tak tambah sebarang? Tak boleh. Dia mesti kena tambah sebarang tu. Sebab apa? Sebab la ni yang kita dah belajar ni kan. Ada yang belajar dalam modul 1 la nafiyah, la jazam. Tapi ada pula dekat sini la ada nafiyah J. Ini maknanya penambahan lah. Bila kita buat semakan terjemahan ni, kita akan belajar benda baru. Sedikit baru daripada apa yang kita belajar modul 1 tu. Kan dia kan lanjutan daripada modul 1 juga. Jadi berarti ada nafiyah lil jins. Bila nafiyah lil jins ni kita kena kita tambah sebarang. Maknanya dia kata bila tambah sebarang terus ayat tu berbeza sedikit. Betul ke tak? Setuju? Macam kata tiada sebarang keraguan dengan tiada keraguan. Beza. Beza. Maknanya Quran yang Allah kata ni tak ada sikit pun, tak ada secebis pun, tak ada kalau apa tiada keraguan. Macam itulah, tak ada sebarang keraguan, none whatsoever. Tak ada keraguan, tak ada nonsense di dalamnya. Macam tu. Hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bila hudan, ini petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita selalu kata, bila ditanya pada kita, apa dia orang-orang yang bertakwa? Siapa dia orang-orang yang bertakwa? Apa jawapan kita? Mereka adalah orang-orang yang Kalau kita belum tahu ayat ni, kita selalu fikir macam mana? Kita orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut je kan? Orang yang takut, mungkin cakap orang yang takut je. Ataupun yang pergi surau Al-Muttaqun tu. Nama surau tu. Tu orang-orang bertakwa kita kata. Mana le tahu kan? Ataupun nama restoran, Takwa. Restoran Takwa. Tapi bila jemput ayat macam ni dalam Quran, ni cerita pasal Quran lah pula balik semula ya.
Bila ada allazina selepas daripada yang macam ni biasanya, bukan sentiasa. Tapi yang ini bolehlah kita kata macam tu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dia ni menjelaskan siapa dia orang yang bertakwa tu. Iaitu orang-orang yang, maknanya yang orang bertakwa yang mereka beriman. Jadi kat sini dah ceritakan dah ciri orang yang bertakwa. Jadi jawapan dia dalam Quran. Tak payah cari ke lain. Jadi kalau saya buat dekat sebelah ni sekejap saya nak tulis tu. Jadi mushaf latihan ni. Ada tiga ni tak? Ya. Dan nak tambah page. Mana nak tambah page ni? Kat sini tak jumpa pula. Add page. Okay. Okay, ni kan. Jadi kita boleh keluarkan dah. Siapa dia orang-orang yang bertakwa? Siapa dia al-muttaqun? Boleh nampak ke tulisan saya ni? Tak. Nampak Al-muttaqun. Siapa dia? Al-Muttaqin. Mutakin. Kat sini mutakin lah. Al-muttaqin. Jadi ciri-ciri dia yang pertama, kalau kita tengok ayat seterusnya. Allazina yu'minuna bil ghaib. Ini satu dah. Maknanya mutakin tu mestilah orang yang Beriman Orang yang kepada yu'minuna beriman. bil ghaib. Keluarkan maksud dia tu. Beriman bil ghaib. perkara gaib. Beriman. Lepas tu dia sebab dia sama. Waw ni waw ataf. Maknanya dia menghubungkan Yuqimuna solat. kata sendiri kepada Dan mendirikan beriman. solat. Ya, kedua Yuqimuna yuqimuna solat. solat. Ya. Lagi? Yang Wa ketiga mimma razaqnahum yunfikun. Yang ketiga, kalau kita nak dan dia sama, Razaqnahum yunfiquna. yunfiqun. Maknanya mereka membelanjakan. Yunfiquna. Kalau kita buat macam ni kita tak nampak kan? Mereka membelanjakan mimma razaqnahum. Rizqihum. Betul? Apa yang kami rezekikan. Dia ada dua lah. Tapi yang ini dia tak ada waw. Maknanya daripada apa yang telah memberi rezeki oleh kami akan mereka membelanjakan. Jadi mereka membelanjakan. Belanjakan apa? Okey, ni kita bolehlah tambah dekat sebelah dia ni. Membelanjakan wa mimma razaqnahum. Jadi maksud cerita ni kalau kita tak nak ubah sangat kan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa sahaja yang mereka belanjakan tu pun daripada Allah. Jadi daripada apa yang kami rezekikan, maksudnya Allah kata. Mereka membelanjakan sebahagian. Jadi kalau tulis Melayu tu, bolehlah kita dah fahamlah cerita ni. Dapat tak mesej yang saya dapat ni? Ya. Mesej dia. Jadi kita nak keluarkan ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang bertakwa. Yang pertama sekali dia mesti beriman. Ya. Yu'minun. Mereka beriman. Beriman kepada apa? Kepada yang ghaib. Dia cerita yang ghaib tak dapat. Okey, mohon kerjasama ya. Kalau tak bercakap tu bukan nak menjawab tu tutup mic ya. Terima kasih banyak. Saya ingat tanya nak jawab. Okey. Jadi dia mesti kalau yang bertakwa tu beriman kepada yang ghaib. Mula-mula sekali beriman. Jadi kalau tak percaya kepada benda yang ghaib, apa dia yang ghaib? Apa dia al-ghaib? Quran ni ghaib. Quran ni ghaib tak? Quran ni sebenarnya ghaib tak? Kitab tu ghaib tak? Tak. Kitab tak ghaib. Kitab ghaib. Kitab cerita tentang dalam kitab tu. Kitab Baiklah kalau tak faham. Tak faham? Kalau tak faham apa yang dia kata, apa maksud ghaib. Ghaib. Itu dah ghaib daripada Sekarang ni ghaib ghaib lain. Makna dia yang ghaib kitab tu yang mana dekat Lauh Mahfuz tu kita nampak tak?
Itu. Allah cakap kan itu adalah kitab. Jadi kan kita dah cerita semalam yang kitab ni himpunan tulisan. Maknanya yang di Lauh Mahfuz tu kemudian Allah turunkan untuk kita sebagai sebuah bacaan. Bacaan tu yang kita nampak tu Quran tu dah ditulis lah. Sebahagian daripada apa tu yang Allah turunkan tu untuk kita baca. Lepas tu ketika Nabi SAW dapat nak ceritakan pasal itu adalah Alkitab. Tiada sebarang keraguan di dalamnya. Dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu ialah orang yang beriman kepada yang gaib. Apa yang gaib sekali itu? Quran. Allah lah kan? Allah. Kalau dia tak beriman kepada Allah sebab dia kata dia tak nampak. I cannot believe anything that I don't see. Dia tak beriman lah. Tak bolehlah cakap macam tu. Patut orang yang tak beriman kepada malaikat. Tak nampak. Sebab malaikat tu tak nampak. Dia tak beriman lah. Betul. Rasul tu. Rasul sekarang Rasulullah SAW dah tak ada. Tapi tak ada kat kita tak beriman ke? Jadi kalau macam mana dengan Quran ni pula? Quran ialah bacaan yang menceritakan tentang benda-benda yang tak ada, yang tak nampak. Ada yang ada yang tak nampak. Itu kira gaib, menceritakan tentang hari akhirat. Gaib. Semua syurga, neraka tu gaib. Jadi itulah beriman dengan gaib. Macam mana dia tahu benda tu gaib? Kerana Allah yang kata benda tu gaib. Kalau kitab ni kata gaib, gaib lah. Kalau kitab ni kata jelas, tu yang mana jelas, tu yang jelas lah. Jadi dia beriman. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian kalau beriman saja, ramai orang yang beriman. Dia beriman dengan jin. Dia tahu maknanya jin tu ada. Jin ni makhluk Allah. Tetapi dia tidak mendirikan solat. Kalau syarat dia bertakwa, dia mesti mendirikan solat. Jadi orang yang kata, saya dah tak payah solat dah. Sebab pakai niat je dah boleh. Sebab saya dah sampai dah. Saya dah sampai makam saya dah lain dengan orang lain. Dia bukanlah orang yang bertakwa. Kerana kalau dia tidak dirikan solat. Orang yang bertakwa mesti yang kedua mendirikan solat. Kemudian dia dirikan solat. Dia beriman pada yang gaib, baca Quran, dia percaya, dia baca faham. Tapi dia tidak infak. Daripada syarat ni, hubungan dengan manusia ni. Yunfiquna wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia tak buat. Dia tak ada belanja. Untuk anak bini pun tak keluar belanja, kedekut. Contohnya. Dia tak ada nak tolong orang. Dia tak ada nak bangunkan agama Allah. Dia tak tolong. Dia kedekut lah. Kita tak nak belanja, tak nak keluar belanja. Tak termasuk. Tak cukuplah sifat bagi orang mutakin. Dia bukanlah orang yang bertakwa. Baik, lepas tu ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya, wa, sebab ada wa ni, sebab ada wa, jadi nak pakai warna lain sikit. Warna merah. Okey, sebab ada wa ni dia wa kepada siapa? Dia maktuf kepada siapa? Dia huruf ataf, jadi dia menghubungkan apa ni? Kata sendiri, waw kan kata huruf ataf. Waw ataf ni dia menghubungkan apa? Dia menghubungkan ayat sebelum tu. Ya, siapa tu pun dia sama kan? Dia sama grup. Wallazina. Ya, dan juga maknanya kalau kita nak tambah juga kat sini boleh lah. Dan juga orang-orang yang mereka beriman. Kan sama kan? Mereka beriman. Apa dia? Beriman kepada, ni saya tulis Melayu pula. Sebab dia dah jadi kompleks sikit. Beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Apa yang diturunkan kepada engkau? Engkau ni apa? Rasul. Engkau tu dalam ayat ni Rasul. Jadi dekat sini dia beriman. Yu'minu nabil. Kita mafhum dia lah. Yu'minu nabil Quran. Bil Quran. Yang diturunkan kepada dengan Nabi SAW itu adalah Al-Quran pada engkau. Wa yu'minu nabi wa ma unzila ilaik wa ma unzila min qablik.
Dan apa yang kitab belum apa yang sebelum ni. Dengan kitab sebelum tu. Zabur, Taurat and Injil. Kitab-kitab lain. Dengan kitab selain daripada Quran tu lah, maknanya bil kutub. Saya tulis kutub yang lain. Wama unzila ilaika. Tu fahamlah kita kan? Maksud dia apa? Beriman. Okay, let's not do this. Let's terus cakap. Maksudnya mereka beriman kepada kitab-kitab yang sebelum tu. Sebelum Al-Quran. Sebelum daripada Al-Quran. Jadi ada orang dia percaya tu dia kena dengan cara-cara yang Allah dah ajar lah. Nabi tunjukkan lah. Percaya dulu pun daripada Allah. Bukan macam orang Yahudi, dia tolak kebenaran di situ. Kan, dia tolak. Dia tak percaya pada Quran. Dia percaya kepada kitab dia. Tapi dia menolak juga isi daripada dalam kitab dia. Betul tak? Yahudi. Macam Israel sekarang, sampai sekarang pun ada yang cakap macam tu. Israel Zionis tu. Do you believe in God? I don't believe in God. But pada masa yang sama, dia believe that they are the chosen one by God. Kata tak don't believe in God. That's why dia macam nak menghalalkan semua genocide yang dia lakukan tu, dia kata macam tu. Are chosen. So orang lain ni semua below them. That's why they have to bunuh semua orang. Macam itulah. Tak salah lah. Memang bukan kata salah lagi dah. Itu memang al-maghdub lah, mengundang kemurkaan. Lepas tu, apa lagi satu ciri? Wa bil akhirati yuqinun. Bil akhirah. Yu'minuna bil akhirah. Yuqinuna bil Yuqinuna bil akhirah. Bil akhirah. Maknanya, yakni mereka yakin dengan hari akhirat. Akhirat. Jadi orang-orang yang bertakwa, jadi kalau kita tanya pula kan, siapa dia orang yang berjaya? Kita selalu cakap, oh saya berjaya, dia ni berjaya, itu orang ni kejayaan, inilah formula kejayaan. Tak, yang Allah kata ni yang kejayaannya. Kejayaan itu ialah ni dia orang dia, ciri-ciri dia. Kalau kita ada buat ni, menjadilah kita ni orang-orang yang beroleh kejayaan. Ini kejayaan yang sebenar, diiktiraf oleh Allah. Berarti orang yang berjaya, orang yang memperolehi kejayaan adalah al-muttaqun. Orang yang takwa, itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Jadi mesti ada ciri-ciri ni semua. Satu, dia mesti beriman kepada yang ghaib. Kalau beriman kepada yang ghaib, masuklah Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, semua tu yang rukun 6 tu, rukun iman yang 6 tu. Bukan sekadar menghafal rukun iman tu, tapi tahulah kan, maknanya melaksanakan. Kalau beriman kepada Allah, kenapa tak beriman pula kepada kitab macam tu? Kadang ada orang dia boleh terima Allah sebagai Tuhan, Rabb. Tapi dia tak boleh terima Allah sebagai Hakim. Betul tak macam itu? Dia terima Allah sebagai Rabb, tapi dia tak terima Allah sebagai ilah. Bila menyembah, disembah benda lain. Ataupun disekutukan Allah. Tapi dia terima, ya Allah tu penyedia. Allah tu Rabb yang sediakan semua-semua dalam dunia ni. Dia percaya pada Allah, tapi dia tak nak terima. Dia tak nak pula melakukan ketaatan tu, tak ada. Macam itulah. Dia tak solat contohnya. Tak termasuk di situ. Tak belanja, tak ada hubungan sesama manusia. Tak boleh. Itu bukan orang yang bertakwa. Infak ni banyak dia ada kaitan dengan iman. Iman sebenarnya dia mesti dua tu lah. Iman ni kalau Quran maknanya ada satu mesti solat dan juga infak. Infak ni nak buat apa? Solat, as-solat hubungan dengan Allah. Ini hubungan dengan Allah. Ni saya bagi macam ringkas saja ya. Tadabbur ringkas orang kata. Infak pula hubungan dengan manusia. Dan manusia. Sebab dengan Allah tak perlukan kita ni ada duit, dia tak perlu berbelanja. Sebab kita yang menerima belanja daripada Allah sebenarnya.
Tapi sebab itu dia kata wa mimma razaqnahum, daripada sebahagian yang kami rezekikan pada mereka tu mereka belanjakan. Belanjakan untuk apa? Belanjakan untuk membina institusi solat, nak menjadikan ramai lagi manusia ni ada hubungan dengan Allah. Kebanyakan manusia bila dapat rezeki daripada Allah, dia jadi lupa, dia tak beriman kepada yang gaib ni. Sebab dia rasa apa yang dia dapat adalah usaha mereka sendiri. Ada sebab dia yang pandai, sebab dia yang berjaya, sebab dia sendiri atau kederat sendiri, ataupun dia tak nak buat apa-apa, dia jadi orang yang menyalahkan Tuhan selalunya. Sebab apa-apa yang berlaku. Kan Tuhan boleh buat semua, kenapa dia biarkan orang macam ni, kenapa dia tak boleh macam ni. Jadi dia menerima Tuhan tu sebagai Rob, tapi dia tak menerima Tuhan sebagai ilah. Ada beza tak? Beza kan? Beza. Dia cari rezeki tu dia. Dia rasa dia punya. Dia lupa yang baik, cuba kita tengok satu ayat ni. Kita kongsikan sikit surah 29 ayat 45. Betapa pentingnya selalunya bila lepas surah Muqatta'ah ni, cerita dia mesti pasal, lepas surah Muqatta'ah, cerita dia mesti pasal apa? Kitab. Mesti pasal Quran. Lepas surah Muqatta'ah ada 4 je tempat ataupun 4 surah yang selepas surah Muqatta'ah ni dia bukan pasal Quran. Tapi selain daripada itu, salah satu yang bukan tu surah Syura. Surah Syura tu. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Bukan, itu bukan pasal Quran. Tapi yang lain macam surah Fussilat, tu semua lepas daripada tu dia bagi pasal Quran. Ya. Bila pasal Quran ni maknanya nak ceritakan betapa besarnya Quran di sisi Allah ni, tinggi tempat zalikal kitab la raiba fi. Allah tegaskan perkara ni. Sebab ramai je orang boleh terima Allah sebagai Rabb, Allah terima, tapi tak boleh terima Quran ni sebagai hakim, tak boleh terima Quran ni sebagai itu apa, sebagai penentu, membuat keputusan, sebagai sebagai satu bentuk ketaatan mereka kepada Allah. Dia tak boleh terima. Kalau kita tengok dalam surah 29 ayat 45, tentang solat ni tadi. Solat tu mesti dengan Quran. Baik, kita baca ayat ni. Siapa nak baca? Nampak tak? Nampak tak? Kena buang satu page ni. Okay, saya separuh. Okay. Cuba baca sikit. Siapa nak baca? Kak Maru. Okay, silakan. Ayat berapa? Tak Ayat 45. Tak nampak ke? Nampak tak? Dah nampak tak? Itulah, tak penuh lah. Tak penuh, tak boleh baca. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tak penuh lah. Okey, akak baca daripada ayat 44. Okey. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika la ayatan lilmu'minin. Dah. Okey, saya jazakumullah khairan. Sambung. Siapa? Baik, Kak Maru. Tak nampak Ustazah? Tak nampak juga. Saya punya lari-lari pula. Tak boleh saya baca satu ayat je. Okey je. Siapa nampak baca, saya tak nampak lah. Okey. I baca lah. Okey. Allahu Akbar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Okey, siapa nak cuba terjemah ataupun just follow slowly saya terjemahkan ni. Telah mencipta oleh Allah akan petala langit dan bumi dengan kebenaran itu. Dengan benar pun boleh. Sesungguhnya pada itu benar-benar ayat ataupun terdapat ayat
bagi tanda-tanda lah. Yang ni terdapat suatu tanda bagi orang-orang yang beriman. Nampak tak? Ni cerita, masih lagi cerita orang beriman. Jadi Allah ciptakan petala langit dan bumi. Dan Allah ciptakan tu semua bersebab. Semua dengan maknanya dia ada rasional dia yang tertentu. Kita yang tak tahu. Kita yang tak ada satu pun yang Allah jadikan tu sia-sia. Kalau kita tengok ni pun dalam ayat yang lain ada. Orang yang beriman tu dia akan terus kata macam tu. Maknanya subhanallah. Dia akan sebut subhanah. Makna maha suci Allah. Tidaklah Allah menjadikan satu-satu ni secara sia-sia. Tak ada satu pun yang sia-sia. Kita yang selalu faham macam tu, kita salah kan. Jadi sesungguhnya pada demikian itu, pada penciptaan itu semua, yang di mana kebanyakan penciptaan ni pun Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi dia menjadi tanda. Dia akan menjadi bukti, menjadi tanda, menjadi apa lagi ayat ni? Maksud ayat. Ayat lah. Ayat. Tanda, bukti lagi. Selain daripada perkataan tu. Dia menjadi bukti kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman tu Allah perintahkan. Ini baca Nabi SAW. Asal-asalnya. Bacalah oleh engkau akan apa yang ia diwahyukan kepada engkau. Apa yang diwahyukan kepada engkau? Engkau kalau Nabi SAW Quran. Ada tak diwahyukan yang lain? Tak ada. Maknanya semua Nabi tu setelah dia dipilih menjadi Nabi, semua tu adalah wahyu. Yang dia cakap tu wahyu. Ma yantiqu anil hawa dalam ayat yang lain disebutkan. Dia tu bukan orang gila. Dia bercakap hanya apa in huwa illa wahyun yuha. Hanya wahyu yang dicakapkan tu, yang diwahyukan kepadanya. Bacalah oleh engkau. Bila kata baca utlu dengan perkataan, dia bukan ikra' ni. Baca yang memberi maksud daripada perkataan yang tala tu. Tala ni ada memberi maksud ikut. Baca which means ikut. Baca dan ikutlah apa yang diwahyukan ia kepada engkau daripada kitab itu. Daripada Al-Quran, maknanya daripada kitab itulah yang dah turun kepada Nabi SAW tu. Dan dirikanlah oleh engkau akan solat. Sesungguhnya solat itu, solat apa? Solat yang didirikan yang dengan roh. Roh apa? Roh daripada bacaan Al-Quran ni tadi. Dengan faham. Bila boleh faham baru boleh ikut kan? Sesungguhnya solat begitu, solat itu. Ia mencegah daripada perbuatan keji. Keji ni maknanya apa? Sesama manusia. Dan mungkar. Mungkar ni engkar kepada Allah. Syirik. Perkara kepada Allah ni maknanya syirik lah. Syirik ni yang paling dahsyat lah. Yang lain tu yang fasik, yang apa engkar, yang kafir dan sebagainya. Lepas tu ditambung lagi. Wala dzikrullahi akbar. Dan benar-benar peringatan daripada Allah itu adalah lebih besar, lebih utama. Dan Allah dia mengetahui akan apa yang kamu usahakan, kamu kerjakan. Jadi kat sini masih lagi cerita pasal mula-mula tadi bacalah daripada kitab itu. Kemudian ingat dalam kitab tu solat yang begitulah yang dapat, yang mengambil pelajaran peringatan daripada kitab itu. Dalam solat tu kan dibacakan Al-Quran. Jadi memang kena dengan solat, melalui solat. Kalau tak solat macam mana nak dapat peringatan? Atau solat tu tak ikut seperti yang Nabi ni cakap, yang Nabi buat. Macam utlu ni, baca dan ikut daripada permulaan solat tu. Jadi Nabi SAW semua tindakan dia tu dah, orang kata Allah dah measured, dah tailor-made, buat macam ni, ikut macam ni. So Nabi tak pernah pula membantah yang Allah kata. Maknanya Nabi buat. Nabi tak ada buat dosa-dosa besar macam kita ni. Nabi buat tak kesilapan ada, tapi Allah pelihara dia daripada membuat kesilapan tu. Jadi Nabi mengajarkan kita selain daripada, Nabi tak ajarkan kita selain daripada Quran ni. Apa yang Nabi ajarkan tu semua adalah apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi macam mana kita kalau kita nak jadi beriman tanpa kita faham Quran tu? Sedangkan di sini Allah kata
Ada orang solat je tapi dia tak pedulikan Quran. Tak boleh. Sedangkan Allah kata wala zikrullahi akbar. Maknanya peringatan daripada Allah itu adalah lebih utama. Lebih besar ertinya. Kerana solat yang macam tu, solat yang didirikan dengan roh, solat yang memahami dan mengikuti, mentaati apa yang dalam Quran tu, itu je solat yang dapat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji ni sesama manusia lah, termasuklah berlaku sumbang ni, as in satu perlakuan lelaki dengan perempuan, perhubungan yang tidak halal lah ya. Keduanya bersikap kedekut, tak nak tolong, tak nak bantu masyarakat, tak nak bantu orang yang dalam kesusahan. Jadi dia tak boleh memenuhi syarat yang tadi ni, bukanlah syarat, ini bukan disebut pasal syarat tapi ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi macam itulah ayatnya hari ni kita baca 1 sampai 5. Jadi ayat-ayat ni semua ada penerangannya. Apa yang Allah terangkan. Maknanya bila kita semalam kita belajar tentang Fatihah. Jadi boleh tak nampak daripada ayat ni tentang Fatihah pula? Di mana Fatihahnya? Kalau kita kata dalam ayat ni ada tak cerita tentang Allah? Ada. Macam mana kita nak jadikan Fatihah tu dia punya framework. Maksudnya kita jadikan Fatihah tu dia punya rangka untuk kita berfikir. Jadi ayat ni terangkan ayat mana daripada Al-Fatihah contohnya. Macam itulah maksud saya. Anak budu. Ya kan nak budu mana? Ayat 5. Ayat 5. Ya. Kan? Ayat 5 Fatihah. Kalau satu kita pecahkan ni kan, beriman ni kepada yang gaib. Jadi siapa yang gaib? Mana cerita pasal Allah, cerita pasal kitab. Jadi framework tu dah masuklah sini. Orang-orang yang dan sebenarnya pun boleh juga kalau kita ambil semua ni ayat ni ialah mengenai orang-orang yang framework dia siratal ladzina an'amta alaihim. Ni cerita pasal sirat ni, jalan. Ni jalan Allah ceritakan, maksudnya siratal ladzina an'amta alaihim ni diterangkan ayat 1 sampai 5 ni. Menerangkan tentang ciri-ciri orang-orangnya alladzina an'amta alaihim, yang engkau telah beri nikmat ke atas mereka. Jadi ciri dia apa? Balik semula yang tadi kita tulis tu kan. Mana dia? Dia beriman kepada yang gaib. Jadi gaib ni nanti diterangkan lagi pula oleh ayat-ayat yang lain. Apa dia yang gaib? Contohnya kalau gaib tu dalam surah Al-Mulk selalu kita baca. Beriman yang dengan gaib tu dengan Allah tu macam mana yang Allah kata tu? Surah 67 ayat berapa? Siapa ingat? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ayat 12 kot. Di buku surat tu Ya, ayat 12. berapa? Okey. Tu ayat 12. Buku surat bawah ni. Okey. Tu Allah cerita pasal yang gaib. Penerangan lagi. Mana ayat lain yang cerita lagi pasal gaib. Ada banyak lagi yang lain. Bukan satu ni je. Tapi yang ni teringat orang yang beriman sesungguhnya innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Jadi dah cerita pasal gaib tu tadi. Kat sini sesungguhnya orang-orang yang mereka takut akan Tuhan bagi mereka dengan gaib. Maksudnya apa dalam keadaan, kalau kita faham maksud gaib dalam bahasa kita pun dah boleh dapat tak cerita ayat ni? Maksudnya dalam keadaan dia tidak melihat Allah dengan keadaan gaib. Dan dia tidak dilihat oleh manusia lain pun. Itu salah maksud dia. Dia tetap takut kepada Allah dalam keadaan gaib. Jadi Allah kata orang macam ni lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bagi mereka terdapat keampunan dan ganjaran yang besar. Siapa tu? Orang yang bertakwa. Dia takut kepada Tuhan mereka. Yakhshaw. Ni bukan khusyuk. Yakhsha. Takutlah, takut. Bukan khusyuk. Yakhshaw ni. Bukan syaw. Yakhshaw. Yakhsha. Khasyatillah. Dapat macam tu. Jadi setiap ayat Quran ni kalau kita dapat faham, kita belajar ni kan kita belajar terjemah. Bila kita boleh terjemah maknanya kita dapat mesej umum. Betul ke tak betul? Setuju tak saya cakap tadi? Mesej umum dia tu dah dapat dah. Betul? Setuju? Betul. Kalau dapat mesej umum tu kita tak payah pun kitab lain. Wala zikrullahu akbar. Bila yang kita tak tahu baru kita rujuk. Maksudnya
Tapi sekarang ni pun banyak kan apps yang kita boleh buka je. Kalau saya buka, maknanya Green Tag tu, Quran app tu yang Quran by word. Ada cakap Melayu, ada cakap Indonesia. Maknanya kalau kita macam kurang jelas, bolehlah kita baca benda tu. Tapi untuk mula-mula sekali untuk kita dapat mesej umum tu dah dapat ke tidak? Itu yang saya punya concern. Kita belajar ni, kita belajar terjemah, kita belajar bahasa Arab, dah boleh dapat tak mesej umum dia? Dapat dah kan? Terus kita boleh keluarkan isi-isi penting. Yang mana isi penting ni bolehlah kita terus jadikan sebagai satu pegangan. Maknanya ini siapa yang cakap ni? Allah yang cakap. Aku ni dah sampai tak? Ingat kan kita belajar Quran ni, kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Satu, kita tak boleh sombong. Keduanya, kita bukan nak keluarkan hukum. Ketiganya, kita tak boleh dan kita bukan nak menghukum. And no judging. But kita boleh tengok untuk diri kita sendiri. Jadi kita ni dah bertakwa belum? Mungkin kita beriman. Ustazah tolong besarkan page ni. Besarkan sikit. Yang mana? Page yang Ustazah tulis ni. Ni. Tak ni yang page yang sebelah ni kecil kan. Tak nampak penuh. Okey. Baik. Terima kasih. Jadi kalau kita bertakwa, kita dah sampai tak ciri dia? Kadang-kadang kita beriman kepada yang gaib. Ada benda gaib tu bukan semua kita dah tahu. Kita cuma tahu Allah tu gaib. Kita tahulah kita beriman kepada hari akhirat. Tapi isi-isi Quran ni ada lagi tak yang kita masih lagi tak percaya? Kadang-kadang sebab kalau kita belum tahu kan Quran ni, dalam keadaan Quran tu ada bersama kita, maknanya kita sebenarnya belum lagi capai ni, mutakin ni. Contohnya ada orang dia tak tahu pun tentang hukum macam dengan manusia ni. Apa tu hukum faraid. Dia solat, dia suka sedekah. Tapi bab-bab faraid tetap dia tak nak menegakkan hukum yang Allah dah tetapkan. Faraid tu dia nak juga kekalkan tradisi misalnya. Contohnya adat-adat yang sepatutnya dah tak ada dalam Islam tu, tak ada dah. Dalam Islam tak ada adat yang macam tu, tapi dia tetap nak kekal. Ini contoh. Ataupun dari segi macam pelaksanaan, dia tidak kata tutup aurat tu begini-begini, mengikut kata orang lain. Tapi dalam Quran sebenarnya dah kata benda ni jelas, dia tak mahu terima. Maknanya dia belum beriman sepenuhnya lah kepada yang gaib. Jadi macam mana nak capai takwa? Macam mana nak dapat keampunan daripada Allah kalau masih ada lagi keimanan tu macam sipi-sipi lah. Separuh. Ya di pinggir-pinggir. Tak boleh lah. Tak kena. Maknanya tak menepati ciri-ciri ni. Sebab ciri ni banyak. Mereka beriman kepada yang gaib. Mereka mendirikan solat. Ada orang mendirikan solat je. Tapi solat yang sendiri je. Tapi dia tak ada buat dia bukan cerita solat sunat ni. Maknanya mendirikan solat tu kalau dia dah solat banyak, dia kira dia je. Dia tak ada pula interaksi, tak ada memberikan makan kepada orang lain, tak menganjurkan, memberi makan orang miskin contohnya. Tidak pedulikan jiran. Dia mungkin dia pas batni je, tapi dia dengan manusia, hubungan dia tak ada, rosak. Mereka mesti beriman dengan Quran. Itu yang tadi saya cakap tu antara contoh. Beriman dengan Quran. Ada orang beriman dengan benda ni buat semua kerana dunia. Tapi tak percaya pada akhirat. Tak yakin dengan akhirat. Tak yakin dengan akhirat macam mana? Bila bab-bab rezeki. Kadang-kadang bab rezeki ni orang tak yakin. Betul tak? Ataupun bab education. Selalu orang tak yakin. Bab ekonomi. Orang susah nak yakin dengan hari akhirat. Takut bila Allah kata Allah menghalalkan jual beli. Allah mengharamkan riba. Tapi bab ni tak boleh nak yakin. Halal tu macam mana? Macam cari-cari jalan supaya boleh juga buat riba sikit lah. Tak buat banyak tak apa tapi sikit. Macam tu lah. Mana institusi keuangan dan sebagainya. Kadang saham, macam benda-benda yang macam tu. Saya ni bukanlah nak kata tahu sangat. Tapi bukan tahu benda tu. Tapi maknanya secara umum nampak kompleks tu. Kalau dah ada yang Islamik, tapi tak nak pula yang pilih yang Islamik, nak juga yang konvensional tu. Tu kat situ lah. Yuqinu, dia tidaklah. La yuqinu. Yakin. Tidak yakin kepada hari akhirat. Lagi apa contoh? Banyaklah sebenarnya dalam Quran banyak Allah ceritakan. Mereka ni sebenarnya tak yakin dengan akhirat.
ataupun dia lalai. Contoh yang paling jelas tu kalau selalu kita baca ayat surah 30 ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Dia jadi lalai. Sebab apa jadi lalai tu? Sebab tak yakin. Mereka belajar sampai pandai, sampai mahir apa yang zahir sahaja daripada kehidupan dunia. Tapi mereka tentang hari akhirat adalah orang-orang yang lalai. Surah apa tadi saya baca tu? Surah 30 ayat 130 ayat 19. tu dia Allah yang kata, bukan saya. Maknanya Allah yang kata, manusia ni dia banyak macam tu, dia tak yakin. Jadi ayat-ayat semua ni menerangkan yang kita baca depan tu, yang kita baca Fatihah tu. Ni kita baca ni tadi. Mereka tahu, semua orang ni tahu dengan sebab dia belajar. Tak ada orang yang lahir-lahir tahu. Dia tahu ataupun diajar kepada mereka. Macam Nabi SAW ada benda yang dia tahu tentang kehidupan dunia, dan apa lebihnya tu Allah ajarkan dia. Allamal Quran. Jadi Allah mereka ni, tapi manusia yang lain ni, mereka tahu, mereka pandai. Mereka tahu sampai mereka mahir, pandai, pakar akan yang zahir daripada kehidupan dunia itu. Sedangkan mereka dari hal akhirat, mereka adalah orang-orang yang lalai. Nampak macam dah penuhi ciri-ciri itu. Solat, apa semua dah buat. Tapi zahir sahaja. Kalau belajar mahir pun, zahir saja. Kerana mereka kalau tidak yakin pada akhirat. Jadi mudah-mudahan hari ni kita dapatlah buat macam kesimpulan ni kan. Kalau kita belajar ni, maksud saya, hari ni kalau kita baca ayat ni, kita terus doa, ya Allah jadikanlah kita daripada orang-orang yang beroleh kejayaan. Jadikanlah kita orang-orang yang yakin dengan kitab ni, yang tiada sebarang keraguan daripadanya. Jadikanlah kita waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta Allah jadikan kita pemimpin pula kepada orang yang bertakwa. Sebab orang yang bertakwa ni, Allah kata inilah dia sinonimnya. Orang bertakwa ialah orang-orang yang beroleh kejayaan. Kejayaan ni bukan sembarangan. Ini yang diiktiraf. Allah yang iktiraf kejayaan. Right now, nobody can claim that dia orang berjaya. Nobody can. Sebab kita masih hidup lagi. So macam-macam lagi hal, kita tak tahu kesudahan kita. Jadi sama-samalah kita berdoa. Doakan saya, doakan juga ahli-ahli kita ni yang semua duduk dalam grup ni. Mesti dengan satu tujuan yang sama, iaitu nak menjadikan kita ni manusia yang taat kepada Allah. Kita punya loyalty, ketaatan kita semata-mata kepada Allah. Sebab itulah kita ni bersungguh-sungguh nak belajar apa yang Allah kata dulu. Baik. Ada soalan? Tak ada tak ada cepat saya cakap tak ada Dah pukul 4. Balik. Baik. Tak ada. Baik, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita akhiri setakat ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyak.